Okay, sudah 11 pagi. Okay, jadi selamat pagi semua murid. Selamat datang ke PTPR Matematik ke 31. Okay, jadi hari ini kita habis hari ini, esok akan mula cuti sekolah. Jadi kamu akan ada cuti sekolah selama 1 minggu. Okay, jadi selepas cuti sekolah kita akan sambung semula PTPR. Dan untuk makluman semua anda, kita akan ada exam. Kita akan ada exam pada awal bulan 10. Tapi tarikh yang tepat tu nanti guru kelas akan maklumkan dengan anda semua. Jangan risau. Okay? Jadi cikgu memang akan sedaya upaya untuk membantu anda lah. Okay, kalau kita dapat buat ulang kaji, tapi cikgu rasanya masa yang kita ada itu mungkin tak cukup untuk buat ulang kaji. Jadi kalau kamu nak ulang kaji itu, mungkin salah satu caranya adalah kamu dengar balik PTPR yang cikgu telah rakam kan, yang cikgu telah bagi dalam grup tu, dalam YouTube tu. Okay? Jadi hari ini kita akan sambung kepada sudut pendalaman serta sudut peluaran bagi segitiga. Okay, jadi ini adalah satu sambungan daripada sifat-sifat segitiga yang kita telah belajar hari Rabu yang lalu. Okay, jadi untuk bahagian ini secara tidak langsung dia akan mengulangi tentang sudut yang kamu telah belajar pada bab yang sebelum ini. Okay, jadi kita lihat. Okay, bagaimana anda menentukan sudut pendalaman dan sudut peluaran segitiga? Okay, jadi dalam hari ini apa yang kita akan belajar adalah membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pendalaman, hasil tambah sudut pendalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan, hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pendalaman yang bertentangan, suatu segitiga. Okay, jadi secara terus aktiviti penorokan ini kita abaikan. Kita akan terus lihat kepada muka surat yang sebelah. Okay? Okay? Kalau daripada sini kita lihat hasil daripada aktiviti penorokaan 3, hasil daripada aktiviti penorokaan 3 yang cikgu abaikan tadi, kita didapati bahawa suatu segitiga. Hasil tambah sudut pendalamannya adalah 180 darjah. Ini adalah yang pertama itu. Hasil tambah sudut pendalaman adalah 180 darjah. Hasil tambah sudut pendalaman dan sudut peluaran iaitu C tambah dengan B adalah 180 darjah juga. Ibu gunakan warna hijau. Juga. Dan yang ketiga, sudut peluaran D ini adalah hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan iaitu A dengan B. Jadi ini adalah yang ketiga. Yang ketiga, cikgu gunakan warna. Okay. Jadi ini adalah tentang sudut-sudut yang ada pada sebuah segitiga. Jadi ini 3 adalah satu perkara yang sangat penting dan kamu mesti tahu. Jadi untuk yang ini cikgu pun snapshotkan dia kerana dia sangat penting. Dan kamu perlu ingat. Dan nanti cikgu juga akan kongsikan dalam WhatsApp dengan Telegram. Juga dalam Google Classroom lah. Okay? Jadi memang cikgu akan gunakan 3 media ini untuk anda. Jadi kamu tengok kesesuaian mana satu yang kamu dapat mencapai, kamu boleh dapat daripada dia lah. Okay? Jadi kalau kita lihat ke sini, cari nilai X
bagi setiap raja yang berikut. Cari nilai S bagi setiap raja yang berikut. Jadi daripada tadi ini kita tahu bahawa hasil tambah sudut pendalaman adalah sama dengan 180 darjah. So that's why kenapa di sini dia akan 92 tambah 37 tambah S adalah sama dengan 180 darjah. Lepas tu yang ini macam mana? Kerana tadi kita telah belajar sudut peluaran itu adalah hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Ini adalah bertentangan. Okey? Hasil tambah. Jadi inilah dia. Jadi nanti dalam buku kerja kita akan bincangkan cara penyelesaian ini dengan lebih lanjut, dan harap nanti dalam perbincangan dalam buku kerja itu kamu ambil perhatian dan kamu saling dengan betul-betul, dan lepas kelas nanti ingat ambil gambar dan hantar kepada cikgu sebagai kehadiran yang ada buat kerja. Okey? Jadi ini dia. Jadi untuk yang latihan ini cikgu tidak akan bincangkan. Okey, kita akan terus pergi kepada menyelesaikan masalah. Okey, dalam raja di sebelah, PQRS ialah garis lurus. PQRS adalah garis lurus. Hitungkan nilai S dan Y. Okey, untuk bahagian ini, cikgu ingin buat untuk anda. Okey, penyelesaian di bawah itu kamu boleh rujuk sebagai rujukan tambahan. Rujukan tambahan. Cikgu besar sikit ya. Okey, jadi kita cuba bincang. Okey, untuk soalan ni dia nak kita cari nilai S dengan nilai Y. Nilai S dekat sini, nilai Y dekat sini. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai-nilai ni? Okay, cikgu. Ini 46. Jadi macam mana kita nak cari nilai-nilai S dan Y ini? Jadi ini adalah bahagian yang amat penting. Okay? Jadi sekarang ni kita boleh nampak apa? Kita boleh nampak di sini ada satu segitiga sama kaki. Di sini ada satu segitiga sama kaki. Jadi dekat sini cikgu buat satu segitiga. Adakah? Berarti ada satu segitiga. Okay. Segitiga. Okay. 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 Jadi segitiga ini iaitu TQX. Okay, segitiga ini kamu ada nampak dua ini. Okay, ini maksudnya PQS ini adalah satu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okay, dalam ciri-ciri yang kita telah belajar pada hari Rabu yang lalu tentang segitiga sama kaki, telah memberitahu kita bahawa sudut pendalamannya iaitu di bahagian kaki yang sama itu adalah sama. Okay, bermaksudnya sudut bagi Q adalah sama bagi sudut bagi X. Jadi bila kita tahu sudut bagi ini, bermaksudnya S tambah ini sama dengan 100 berapa? 180 darjah. Jadi dekat sini saya perlu cari sudut ini. Jadi dapat kita cari sudut X tak? Ya, dapat. Okay, macam mana? Kita tahu bahawa sudut X tambah dengan 46 darjah tambah dengan 84 darjah
sama dengan 180 darjah. Kenapa? Kerana ini adalah hasil tambah sudut pendalaman bagi segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Jadi, saya cuba selesaikan sudut S tambah, ini tambahkan dia, sifar 130 darjah. Jadi dia adalah 130 darjah. Okay, sama dengan 180 darjah. So, sudut X sama dengan 180 darjah, tolak 130 darjah, sama dengan 50 darjah. Sudut X sama dengan 50 darjah. Jadi sekarang ni saya telah tahu ini adalah 50 darjah. Murid-murid, saya telah tahu ini adalah 50 darjah. Jadi, sekarang saya nak cari nilai X. Okay, jadi X tambah dengan 50 darjah sama dengan 180 darjah. So, X sama dengan 180 darjah tolak dengan 50 darjah. So, S itu adalah sama dengan 130 darjah. Jadi kita telah dapat sudut inilah. Okay, lepas tu macam mana kita nak cari sudut bagi Y? Macam mana kita nak cari sudut bagi Y? Okay, kalau kamu lihat dekat sini, sudut Y adalah berada dekat sini kan? Sudut Y adalah berada dekat sini kan? Ia adalah Y tambah dengan 46 darjah. Jadi sekarang sini saya sudah dapat ini adalah 50 darjah. Ini adalah 50 darjah. Bermaksudnya Y tambah 46 darjah dengan 250 darjah ini akan menghasilkan satu sudut pendalaman. Dia akan menghasilkan satu sudut pendalaman. Ini adalah cara yang kita dapati. Okay, jadi oleh kerana ini adalah sudut pendalaman, bermaksudnya Y tambah dengan 46 darjah, tambah dengan 50 darjah, tambah dengan 50 darjah adalah sama dengan 180 darjah. Jadi Y tambah dengan 146 darjah sama dengan 180 darjah. So Y sama dengan 180 darjah tolak 146 darjah. Jadi Y sama dengan 34 darjah. Jadi Y sama dengan 34 darjah. Ini adalah cara pertama. Ini adalah cara pertama saja. Cara satu. Ada cara lagi kah? Ada, murid. Ada cara lagi. Ibu tunjukkan satu cara lagi. Okay, cara yang kedua, kita akan lihat kepada segitiga ini. Segitiga ini. PQR. Jadi kita boleh cari ini kan. Macam mana cari ini? Iaitu sudut A ini. Okay. Sudut PRQ ini tambah dengan 84 darjah adalah sama dengan 180 darjah. So, sudut PRQ ini sama dengan 180 darjah tolak 84 sama dengan 96 darjah. Okay, sama dengan 96 darjah. Jadi, cara yang kedua di sini, cara yang kedua dekat sini, Ryan yang kamu baru masuk, sekarang kita dekat muka surat 210. Kita dekat muka surat 210 dalam buku teks. Cikgu bincangkan contoh 4. Okay, cara yang keduanya adalah kita lihat kepada sudut ini. Jadi, di sini Y tambah dengan 50 darjah. Tambah dengan, ini berapa? 96 darjah.
sama dengan 180 darjah. Okey, jadi Y tambah dengan 146 darjah sama dengan 180 darjah. So, Y sama dengan 180 darjah tolak 146 darjah. Jadi, Y sama dengan 34 darjah. Jadi, tengok sama. Satunya kita gunakan segitiga ini. Satu kita gunakan cara segitiga besar. Jadi ini adalah apa yang cikgu telah beritahu kamu selama ini cikgu ajar. Cara untuk menyelesaikan matematik ada banyak. Cara untuk kita menyelesaikan matematik ada banyak. Jadi konsep yang paling penting dalam matematik ini adalah kamu kena faham. Kamu perlu faham. So that's why kenapa cikgu selalu beritahu kamu, kalau ada soalan yang tak faham, tak tahu kenapa cikgu menyelesaikan soalan macam itu, kamu perlu tanya. Kalau kamu tidak tahu macam mana tanya, kamu beritahu cikgu, cikgu, saya tak faham. Mungkin cikgu boleh cuba guidekan kamu macam mana kamu pergi cari masalah mana kamu tidak faham. So ini adalah cara yang cikgu harap dapat membantu kamu. Jadi kalau kamu rasanya sangat segan untuk tanya dalam Google Meet ini, selepas Google Meet kamu boleh message cikgu. Cikgu, saya tidak faham dalam contoh 4 tadi. Mungkin cikgu boleh tanya kamu lah, mana satu yang kamu tidak dapat faham. Macam mana cara untuk cari S ke, macam mana cara untuk cari Y ke, ataupun mana bahagian. Jadi daripada sana, baru kamu dapat belajar. Okay? Jadi ingat murid, kerana kita sekarang PTPR secara online, cikgu tidak dapat nampak muka kamu. Cikgu tidak tahu kamu mungkin faham ke ataupun tak faham. Lebih-lebih lagi lah kepada ada yang tengok melalui YouTube saja, lagi cikgu tak tahulah. Kalau takkan dia boleh bercakap dengan YouTube, cikgu pun tak dengar. Jadi that's why cikgu harap kalau ada apa-apa masalah, sila message dengan cikgu, DM dengan cikgu. Okay? Jadi kita lihat lagi. Okay, tengok. Dalam buku teks ni dia memang ada penyelesaian dia lah. Okay, jadi kamu boleh lihat dan banding. Okay, jangan risau, tadi cara yang cikgu buat itu, cikgu nanti akan kongsikan juga dalam grup. Cikgu juga akan kongsi dalam grup. Masa itu kamu boleh lihatlah macam mana. Adakah dia sama? Okay. Lepas tu, di sini ada satu maklumat yang sangat penting, iaitu simbol ini macam segitiga ini adalah digunakan untuk mewakili segitiga. So that's why kenapa dia bagi macam ni. Segitiga AST. Ini adalah simbol untuk sudut. Ini adalah simbol untuk segitiga. Okay? Jadi untuk bahagian buku teks kita sudah sampai sini saja hari ini. Jadi untuk soalan dekat bawah cikgu tidak akan bincang kerana cikgu akan lebih fokus bincangkan soalan dalam buku kerja. Okay? Cikgu akan cuba bincangkan soalan dalam buku kerja. Okay, jadi tadi cikgu ada nampak ada sesiapa dekat sini menyatakan bahawa line-nya tak cukup kuat. Kalau kamu sangat tersekat-sekat lah, kamu boleh cuba tengok YouTube cikgu. Okay? Kenapa? Kerana YouTube cikgu adalah rakaman. Apa yang kamu nampak sekarang, kamu lihat dalam YouTube sama. Okay? Jadi, kita lihat ke dalam buku kerja. Okay? Sila buka buku kerja kamu, buku 1 kepada muka surat 52. Okay, jadi hari ini kita ada 2 muka surat nak buat. Kira banyaklah. Okay? Tapi jangan risau. Cikgu bimbing kamu satu demi satu. Cari nilai X.
Okey. Jadi untuk soalan ini, kalau kita lihat ini semua adalah sudut dalam segitiga kan, sudut pendalaman dalam segitiga kan. Jadi bagi cikgu rasa sangat senang. Nah, apa maksudnya? Hasil tambah 3 ini adalah sama dengan 180 darjah. So, jadi X tambah dengan 67 darjah tambah dengan 54 darjah sama dengan 180 darjah. So, saya selesaikan ini dahulu tambah dengan 121 darjah sama dengan 180 darjah. So, S sama dengan 180 darjah tolak 121 darjah. So, S sama dengan 59 darjah. 59 darjah. Okay? Jadi ini dialah. Okay, boleh? Lepas tu, untuk yang ini, cikgu buat permulaan, tapi cikgu nak kamu cuba sampai akhir. Okay? Jadi cikgu buat permulaan lah. Jadi S tambah 48 darjah tambah 31 darjah sama dengan 180 darjah. Okay? Jadi untuk yang bawah ini, cikgu nak kamu cuba sendiri. Okay? Cuba sendiri ya. Kerana cikgu rasa sangat senang. Jadi cikgu bagi kamu cuba satu soalan. Okay? Banyak soalan cikgu akan bincang sampai habis. Cikgu hanya akan minta kamu cuba 1-2 soalan saja. Okay? Lepas tu untuk soalan 3, sudut pendalaman dengan sudut luaran ini, kerana ini adalah satu garis lurus, jadi 3X tambah 144 darjah ini sama dengan 180 darjah. Sama dengan 180 darjah. So, jadi kita selesaikan. 3S 3S sama dengan 180 darjah tolak dengan 144 darjah. So, 3S ini sama dengan, bila tolak dia sama dengan 36 darjah. 36 darjah. So, S sama dengan 36 darjah bahagi dengan 3. So, S itu sama dengan 12 darjah. Okay. S ini sama dengan 12 darjah. Okay. Okay. Dapat ikut? Ada masalah? Ada soalan? Ada soalan murid-murid? Ada. Tak ada. Okey, thank you respon anda. Okey, jadi cikgu sambung Okey, kita lihat kepada soalan 4 dengan sampai soalan 6. Okey, jadi kita mula. Okey, jadi soalan ini dia minta apa? Dia minta cari sudut S ini. Jadi lepas tu soalan ini ada satu lagi iaitu dia ada simbol ini. Simbol ini apa maksudnya? Simbol ini bermaksudnya dua ini adalah sama panjang. Bermaksudnya kalau dua ini adalah sama panjang, bermaksudnya di sini dua sudut ini adalah
sama saiz. Jadi dua sudut ini adalah sama saiz. Jadi di sini kita tak ada huruf lain. Jadi biasanya cara cikgu akan buat, cikgu akan cuba bagi dia satu huruf lah. Kita katakan dia adalah Y. Jadi sekarang ini kita terpaksa cari nilai Y ini dahulu sebelum cari nilai S. Jadi Y tambah Y tambah 46 darjah sama dengan 180 darjah. Nah, ini adalah cara yang kita kena buat dahulu. Lepas tu Y tambah Y sama dengan 2Y sama dengan 180 darjah tolak dengan 46 darjah. Lepas tu 2Y sama dengan 134 darjah. Okay. Y sama dengan sama dengan 134 darjah bahagi dengan 2. So, Y sama dengan 67 darjah. Okay, jadi sekarang saya sudah tahu ini adalah 67 darjah. Jadi bermaksudnya dekat sini S tambah 67 darjah ini sama dengan 180 darjah. Kan? Sudut bersebelahan. Sudut pendalaman tambah dengan sudut luaran sama dengan 180 darjah. Jadi S adalah sama dengan 180 darjah tolak dengan 67 darjah. So S sama dengan 113 darjah. Jadi ini adalah caranya satu langkah demi satu langkah. Okay, soalan ini cikgu rasanya dia mungkin lebih susah sikit daripada tadi. Kenapa kamu kena fikirkan cari nilai Y dulu. Sedangkan soalan ini dia tak ada suruh kamu cari nilai Y. Tapi untuk keadaan soalan ini kamu perlu cari nilai Y. So that's why ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Okay. Lepas tu kita lihat soalan 5. Kita lihat soalan 5. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dia nak kita cari nilai X. Dia nak kita cari nilai X. Tapi masalahnya adalah ini adalah apa yang kita telah belajar. Hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan dengan sudut penluaran ini adalah sama dengan 180 darjah. Adalah sama dengan 180 darjah. Bukan cikgu yang cakap. Cikgu bawa kamu lihat dalam buku teks. Nah, B ini adalah sama dengan A tambah B. Okay, tambah B. So, bermaksudnya S tambah 78 sama dengan 131. So, jadi S tambah 78 sama dengan 131. Okay, ini adalah dalam buku teks yang kata. Okay, hasil tambah sudut pendalaman adalah sama dengan sudut penluaran. So, S sama dengan 131 darjah tolak dengan 78 darjah. So, S ini adalah sama dengan 53 darjah. Sama dengan 53 darjah. Okay. Okay, keadaan ini juga sama dengan soalan 6. Hasil tambah 2 ini sama dengan luar ini. Jadi, saya buat dulu. 3S tambah 40 darjah
adalah sama dengan 5x. Jadi, mula-mula saya pindah ini ke belakang. 40 darjah sama dengan 5x tolak 3x. So, 40 darjah sama dengan 2x. Okey, daripada sini saya tukarkan posisi dia dulu. Jadi 2x sama dengan 40 darjah. So, S sama dengan 40 darjah bahagi dengan 2. So, S sama dengan 20 darjah. Ini adalah penyelesaian dia lah. Okey, untuk daripada sini pergi sini, saya macam tukar sajalah kedudukan mereka. Saya tukar saja kedudukan mereka. Okey? Kalau ada tak faham, terus tanya. Okey? Kalau tak ada masalah, kita sambung. Okey, kita sambung kepada soalan 7 hingga 9. Okey, buat ambil gambar. Okey, soalan 7 ini juga hampir sama dengan soalan 5 dengan 6 tadi. Tengok sudut pendalaman yang bertentangan dengan sudut keluaran. So, kita boleh katakan S ini adalah sama dengan 49 darjah tambah dengan 72 darjah. So, S ini adalah sama dengan 121 darjah. Sangat senang kan? Jadi apabila kita tahu sesuatu itu, dia adalah sangat senang. Nah, sama seperti tadi bagi cikgu ajar sains, cikgu ada beritahu, kita tahu sesuatu itu, kita boleh meramalkan sesuatu itu kerana kita sangat kenal dengan dia. Sama juga dalam matematik. Kalau kamu sudah sangat kenal dengan semua benda dalam matematik ini, kamu pun senang untuk menyelesaikan masalah. Jadi macam mana kita nak mengenal benda dalam matematik, kamu kena faham. Jadi cara yang kamu kena faham adalah kamu kena banyak buat latihan. Kedua adalah kalau tak faham, mesti tanya cikgu. Itu adalah perkara yang sangat penting dalam pembelajaran, proses pembelajaran kita. Sama juga dalam kehidupan seharian kita. Macam bila kamu gunakan handphone. Kenapa handphone saya tidak dapat online? Jadi apabila handphone kamu tidak dapat online, perkara pertama yang kamu akan lihat adalah apa? Perkara yang pertama kamu akan lihat adalah tengok ada line tak? Ada bar sana, ada tulis line tak? Kalau dia kata sana no service, maksudnya tidak ada line, tak boleh guna lah. Kalau ada line, kamu akan pergi kepada step kedua, kamu akan pergi lihat sama ada mobile data kamu sudah buka kan tidak? Kalau kamu tengok mobile data sudah buka, perkara yang ketiga kamu akan fikirkan, adakah saya sudah reload? Kan? Jadi ini adalah prosedur yang kamu akan buat. Kenapa kamu tahu prosedur ini? Cikgu nak tanya. Kenapa kamu tahu? Kerana sebelum ni tak tahu ada benda kita tanya kan? Jadi apabila tanya, kamu tahu, kamu faham, jadi kamu baru akan tahu cara menyelesaikan masalah. Jadi sama dengan matematik. Kalau kamu nak tahu menyelesaikan masalah dalam matematik, kalau tak faham, tak tahu itu, kamu mesti tanya. Okay? Jadi kita lihat sambung sebagai soalan 8. Sudut penjualan dengan sudut pendalaman. So, S tambah S ini sama dengan 135 darjah. So, 2S sama dengan 135 darjah. S sama dengan 135 darjah bahagi dengan 2. So, S adalah sama dengan 67.5 darjah. Ini guna kalkulator saja, tekan kamu boleh dapat jawapan.
Okey. Okey. Jadi soalan yang sama, soalan 9 ini juga sama. So, 3S sama dengan 2S tambah dengan 180 tolak 3S. Okey, jadi kita selesaikan dia. 3S sama dengan 2S tambah 180 tolak 3S. Okey, kenapa macam tak ada apa-apa perubahan? Sebenarnya dia bukan tak ada perubahan dekat sini. Adalah sebab cikgu selesaikan kurungan. Macam mana saya selesaikan kurungan? Pos tambah dengan 180 adalah positif. Tambah positif, tambah. Tambah negatif, tolak. Negatif lah. Okay? Positif, negatif, negatif lah. Ini adalah perkara yang cikgu pernah suruh kamu hafal. So, lepas tu 3S sama dengan 2S tolak 3S sama dengan negatif 1S. 1 tak perlu tulis. Tambah dengan 180 saja. So, 3S tolak 1 pindah ke depan jadi tambah 1S. Sama dengan 180 saja. So, 4S sama dengan 180 saja. So, S sama dengan 180 saja bahagi dengan 4. Jadi ini adalah perkara yang kamu telah belajar dalam bab-bab sebelum ni. Jadi kalau dalam bab-bab sebelum ni kamu tak faham, tak pandai, tak erti, bermaksudnya untuk bahagian ni kamu menemui masalah lah. Jadi kalau boleh, tengok balik video yang cikgu telah bagi sebelum ni, kamu boleh cuba ulang kaji kembali. Jadi kamu guna kalkulator selesai, dia sama dengan 45 saja. Sama dengan 45 saja. Okey? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada, kita sambung ha. Kita sambung kepada muka surah yang terakhir ni. Okey? Soalan ini juga suruh kita cari nilai X. Soalan ini dia nampaknya lebih susah sikit. Tapi cara menyelesaikan dia hampir sama juga. Untuk soalan ini cikgu buat satu-satu lah. Kerana takut dia akan makan ruang yang besar. Okey. Okey, soalan ini sama juga dia nak cari nilai S. Jadi macam mana cari nilai S? Okey, cari nilai S ni kalau kamu penting kamu kena tahu ini dalam ataupun kamu ada tahu dua sudut ini tambah sama dengan ini kan? Tapi dekat sini kita boleh dapat cari yang ini. Kenapa? Jadi kita katakan ini Y lah. Okey, jadi Y tambah dengan 136 darjah sama dengan 180 darjah kan? Sudut bersebelahan ataupun sudut pendalaman dengan peluaran hasil tambah 180 darjah. So, Y sama dengan 180 darjah tolak 136 darjah. So, Y sama dengan 44 darjah. Okay, jadi Y ini sama dengan 44 darjah. So, S ini sama dengan hasil tambahan sudut pendalaman yang bertentangan. Jadi sama dengan 44 darjah tambah dengan 105 darjah. So, S ini sama dengan 149 darjah. Okay? Senang kan? Okay. Jadi kita sambung soalan kedua. Okay, soalan kedua ini dia nak cari sudut ini.
Dan sebelum ini kita telah belajar sudut pertentangan bagi garis yang bersilang adalah sama. Jadi bila kita tahu konsep ni, tengok S dengan 32 dengan 52 darjah ini adalah sudut pendalaman kan? So, S tambah dengan 32 darjah tambah dengan 25 darjah sama dengan 180 darjah. So, S tambah dengan 57 darjah sama dengan 180 darjah. So, S sama dengan 180 darjah tolak dengan 57 darjah. Okay, so S sama dengan 123 darjah. Kenapa macam ni? Kerana dia adalah sudut pertentangan bucu. Jadi ini adalah konsep yang kamu mesti ingat. Kerana dia adalah sudut pertentangan bucu, jadi dua-duanya adalah X. Okay? Kalau tak ada masalah, cikgu proceed lah. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay? Okay, untuk soalan 3. Okay, macam mana kita selesaikan soalan 3? Okay. Wow, macam susah saja kan? Okay. Jadi, satu perkaranya kita tahu adalah apa? Satu perkara, cikgu gunakan yang warna hijau. Satu perkara kita tahu bahawa yang dalam ini, yang ini adalah 180 darjah tolak 3x. Yang ini adalah 180 darjah tolak 3x. Yang ini, sudut dalaman ini adalah 180 darjah tolak 2x. Ini kita tahu kan? Okay, lepas tu, kita tahu bahawa hasil tambah 3 sudut yang warna hijau ini adalah sama dengan 180 darjah. So, jadi sekarang kita buat kerja. Kita buat satu projek yang besar. Okay? 180 darjah tolak 3x tambah 180 darjah tolak 3x tambah 180 darjah tolak 2x sama dengan 180 darjah. Nampak kan? Ini tambah ini sama dengan 130 darjah. Okay, jadi dekat sini saya selesaikan kurungan dia 180 darjah tolak 3x tambah 180 darjah tolak 3x tambah 180 darjah tolak 2x sama dengan 180 darjah. 180 tambah 180 tambah 180 sama dengan berapa? Sama dengan 540 darjah. 540 darjah. Tolak 3, tolak 3, tolak 2, tolak 8x. Sama dengan 180 darjah. Jadi, ini pindah ke depan. Jadi, 540 darjah tolak 180 darjah. Sama dengan ini pindah ke belakang. Positif. 8x. Okay. Lepas tu, ini hasilnya adalah 360 darjah sama dengan 8x. Lepas tu kita switchkan kedudukan dia. 8x sama dengan 360 darjah. So, S sama dengan 360 darjah bahagi dengan 8. So pergi sini. S
adalah sama dengan 45 darjah. Nampak soalan ini cara penyelesaian dia agak rumit, tapi bila kita selesaikan dia, sebenarnya dia senang. Bila kita selesai, dia macam senang. Tapi kalau kita mula-mula nak rancang dalam matematik, memang kamu akan rasanya dia susah. Okey, sudah? Okey, jadi cikgu proceed ya. Ada 3 soalan lagi. Sudah pukul 11.45 sudah. Okey. Soalan ni. Soalan 4 juga ada sikit mirip macam soalan 3 tadi lah. Dia ada sikit mirip lah. Okey. Ini. So, macam mana kita menyelesaikan dia ataupun macam mana kita hubung kaitkan dia. Okay. Kalau bagi cikgu masih akan gunakan konsep yang kita telah belajar soalan 3 tadi. Okay. Cikgu gunakan warna hijau supaya kamu lebih jelas. Okay, untuk yang di sini adalah 180 darjah tolak dengan 2S tolak 3 darjah. Ini dia. Okay. Lepas tu untuk yang ini pun adalah 180 darjah tolak dengan S tambah 18 darjah. Okay. Jadi gunakan biru. Okay, cikgu buat dekat sini. Ruangnya lebih besar. Okay. X tambah 180 darjah tolak S tambah 18 darjah tambah 180 darjah tolak 2S tolak 3 darjah sama dengan 180 darjah. Okay, ini dia. Okay, jadi kita mula selesaikan kurungan dahulu. So, S tambah kurungan besar ini jangan hilang, kita selesaikan dalam 180 darjah, negatif, positif, negatif, S, negatif, positif, negatif 18 darjah. Tambah 180 darjah, negatif, positif, negatif 2S, negatif, negatif, positif 3 darjah. Sama dengan 180. Jadi sekarang kita selesaikan dalam dulu supaya nanti keluar dia tidak rumit sangat. Jadi S tambah 108 tolak 8 adalah 162 darjah tolak X. Tambah 183 darjah tolak 2X. Sama dengan 180 darjah. Okay, jadi sekarang kita selesaikan kurungan ini. Jadi S tambah dengan 162 darjah tolak S tambah 183 darjah tolak 2X. Sama dengan 180 darjah. So, S tolak 2S adalah sama dengan negatif 2X. Tambah dengan ini, 5, 4, 345. 345. Okay.
Okey, 345. Lepas tu dia sama dengan 180. So, jadi ini 180 pindah ke depan, 345 darjah tolak 180 darjah sama dengan negatif ni pindah ke belakang jadi positif 2x. Okey. Jadi, ini tolak dia akan sama dengan 165 darjah sama dengan 2x. Okay, sorry ya, ini x. Okay, ini x. Jadi, kita switchkan dia, kedudukan dia. 2x sama dengan 165 darjah. Okay, lepas tu x sama dengan 165 darjah bahagi 2. So, x sama dengan 82.5 darjah. Okay, jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan 4. Ini adalah penyelesaian bagi soalan 4. Okay, jadi ada masalah? Okay, jadi cikgu proceed ya. Kita lihat soalan 5. Okay, soalan 5. Nah, hari ini lebih banyak, macam lebih banyak kan? Tidaklah, sebenarnya soalan dia memang macam tu. Okay, soalan 5 paling senang. Kenapa cikgu kata paling senang? Kerana kalau kamu masih ingat sudut pertentangan bucu tadi kan? Okay, ini adalah 25 darjah tambah X. Ini adalah 115 darjah tolak X. Okay, jadi sudut pendalaman hasil tambahannya sama dengan 180 kan? Jadi kita mula. S tambah dengan 25 darjah tambah S tambah dengan 105 darjah tolak S sama dengan 180 darjah. Jadi kita uraikan kurungan tambah dengan 25 darjah tambah S tambah 105 darjah tolak S sama dengan 180 darjah. So, S tambah S, 2S tolak S tinggal S tambah 140 darjah sama dengan 180 darjah. So, S sama dengan 180 darjah tolak 140 darjah. So, S sama dengan 40 darjah. Okay. S sama dengan 40 darjah. Jadi senang kan? Okay. Kita pergi ke soalan yang terakhir. Soalan 6. Okay. Jadi soalan 6 juga sama. Kita tahu bahwa sudut ini adalah sudut pertentangan. Jadi dia adalah 2S tambah 5 darjah. Okay. Lepas tu soalan 6 ni dia adalah sama dengan apa? Sama dengan sudut pengeluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Jadi di sini saya boleh katakan bahwa S tolak 7 darjah tambah dengan 2S tambah 5 darjah adalah sama dengan 124 darjah. Hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan adalah sama dengan sudut luaran. Okay, jadi kita selesaikan kurungan dia dulu. S tolak 7 darjah tambah 2S tambah 5 darjah. Sama dengan 124 darjah. Jadi
3S tolak 2 darjah sama dengan 124 darjah. 3S sama dengan 124 darjah tambah 2. Tolak 2, pindah sana, tambah 2. So, 3S sama dengan 126 darjah. So, S sama dengan 126 darjah bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. So, S sama dengan 42 darjah. Jadi, selesai. Beres. Jadi, sampai sini sajalah hari ini. Okay, jadi, inilah adalah latihan 2 muka surat, iaitu muka surat 52 dengan 53. Okay, cikgu harap kamu boleh siapkan dia, ambil gambar dan send kepada cikgu sebagai tanda kehadiran. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh cuba tanya cikgu secara personal. Okay, jadi sampai sekarang ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada? Okay, jadi kalau tak ada, kita jumpa selepas cuti. Jadi selamat bercuti dan guna cuti dengan baiklah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sampai sini saja. Bye-bye.